Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam bermaksud, sampaikanlah kalian daripadaku walaupun sepotong ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam ruangan pendidikan Islam tingkatan 2, yang mana pada hari ini Ustazah akan menyentuh pelajaran yang ketujuh yang bertajuk Kesantunan Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tajuk ini merupakan bidang Al-Quran, di mana murid diminta untuk membaca dan menghafaz surah Ali Imran ayat 159. Sebelum Ustazah pergi ke setiap potongan-potongan ayat, sebelum tu marilah kita sama-sama mendengar bacaan surah Ali Imran ayat 159. Diminta murid-murid sama-sama mengikuti bacaan yang disampaikan oleh qari. Okey, sama-sama dengar dan cuba baca sendiri dengan betul, lancar dan bertajwid selepas ini. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Okey, sekarang kita tengok pula apakah maksud potongan setiap ayat berkenaan. Okey, potongan yang pertama, Fabima rahmatim minallah, yang bermaksud maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah daripada Allah kepadamu wahai Muhammad. Potongan yang kedua, lintalahum. Lintalahum. Okey, apa maksud lintalahum? Engkau telah bersikap lemah, lembut. Linta, lin tu bermaksud lemah, lembut. Lembut. Okey, engkau telah bersikap lemah, lembut kepada mereka. Siapa tu yang bersikap lemah lembut? Rasulullah. Kepada siapa? Kepada para sahabat dan juga kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Potongan yang ketiga, walau kunta fazzan ghalizal qalbi. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi, keras hati. Lam faddu min haulik. Lam faddu min haulik. Tentulah mereka lari dari kelilingmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Oleh itu, maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonlah ampun pada mereka. Maksud ayat dekat sini, okey, sekiranya umat-umat Nabi ada melakukan kesalahan kepada Nabi, maka Allah perintahkan supaya Nabi tu mohon kemaafan, mohon maaf daripada umat-umat dia. Wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum fil amr. Serta bermusyawaratlah. Wasyawirhum, bermusyawaratlah. Dengan siapa? Dengan mereka dalam urusan. Sama ada urusan peperangan ataupun urusan keduniaan. Jadi apa-apa Nabi nak buat,
Allah perintahkan supaya buatlah mesyuarat, dapatkan kesepakatan daripada semua pihak, terutama para sahabat. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila engkau telah berazam, azamta, berazam. Apabila engkau telah berazam sesudah mesyuarat untuk buat sesuatu keputusan, maka bertawakkallah kepada Allah. Fatawakkal, bertawakkallah kepada Allah. Fatawakkal 'alallah, maka bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal kepadanya. Yuhibbu, mengasihi. Mutawakkilin, orang yang bertawakal kepada siapa? Kepada Allah. Okey, sekarang kita tengok pula apakah sifat Rasulullah yang terkandung dalam ayat 159 surah Ali Imran ini. Okey, kita tengok apakah sifat-sifat mulia Rasulullah. Okey, yang pertama, Rasulullah seorang yang lemah lembut. Okey, di mana? Okey, apa bukti Rasulullah seorang yang lemah lembut? Okey, baginda sentiasa menggunakan tutur kata dan tingkah laku yang baik ketika Rasulullah bergaul dengan para sahabat. Jadi, kata-kata yang keluar daripada mulut Rasulullah sangat baik, lunak, tidak menyinggung perasaan orang lain dan sebagainya lah. Tak ada menyakiti hati orang lain dengan kata-kata yang kesat dan sebagainya. Maksudnya Rasulullah jaga tutur kata itu sehingga tidak menyinggung perasaan para sahabat. Begitu juga dengan tingkah laku. Jadi Rasulullah merupakan role model kan kepada umat manusia. Jadi Rasulullah menunjukkan tingkah laku yang baik. Okey, kemudian bukti yang kedua, Rasulullah membalas kejahatan manusia dengan kebaikan. Betapa mulianya Rasulullah ya. Okey, sedangkan kalau kita ni manusia, orang buat jahat pada kita, okey, adakah awak balas dengan kejahatan juga? Ada sebahagian manusia yang tak berberi kemanusiaan, rasa simpan dendam dan sebagainya, mereka akan bertindak di luar batasan kan. Dia balas balik kejahatan tersebut dengan kejahatan juga. Tapi Rasulullah tidak. Dia balas kejahatan itu dengan kebaikan. Okey, betapa baik, bagusnya, mulianya Rasulullah ini. Okey, jadi harap kita pun boleh jadi seperti Rasulullah. Maksudnya kalau orang memusuhi kita, orang buat jahat pada kita, kita balas dengan 1000 kebaikan. Tak perlu kita balas dengan kejahatan. Biarlah dia nak buat jahat pada kita, yang penting kita tak buat jahat pada orang lain. Okey, sekarang kita pergi pula sifat Rasulullah yang kedua. Rasulullah seorang yang pemaaf. Okey, apa bukti Rasulullah seorang yang pemaaf? Okey, ketika umat Islam berjaya menguasai kota Mekah, dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, baginda memaafkan kesalahan penduduk Mekah. Okey, sebab penduduk Mekah pada masa itu ramai adalah terdiri pada orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka banyak memusuhi Rasulullah, menyakiti Rasulullah dan sebagainya kan. Okey, jadi Rasulullah masa nak buka kota Mekah, Rasulullah sempat memaafkan penduduk Mekah itu sendiri. Sebab Rasulullah seorang yang pemaaf, jadi dia maafkan semua kesalahan penduduk-penduduk Mekah pada peristiwa pembukaan kota Mekah. Okey, bukti yang kedua. Okey, Rasulullah tidak mengambil tindakan ataupun tidak membalas dendam terhadap sesiapa sahaja, walaupun terhadap musuh yang pernah menentang ataupun menyakiti baginda.
Cuba kalau kita lah zaman sekarang ya, orang kacau kita je, mulalah kita pun terus ambil tindakan, saman, mahkamah dan sebagainya, bertegang lidah, masing-masing nak menang kes. Tapi Rasulullah dia tidak ambil tindakan pun kepada musuh-musuh yang pernah menentang baginda. Apatah lagi nak balas dendam, tak ada. Sebab Rasulullah seorang yang pemaaf, jadi dia tak ada dendam-dendam pun kepada musuh-musuhnya. Okey, kemudian kita tengok pula sifat Rasulullah yang ketiga, iaitu memohon keampunan untuk umatnya. Okey, tengok, umat dia buat salah, tapi Nabi Muhammad tetap mohon keampunan kepada Allah untuk umatnya. Alangkah bahagianya kita kalau kita kita buat salah, lepas tu orang lain ampunkan, mohon keampunan kepada Allah supaya maafkan kita ni. Okey, apa buktinya? Rasulullah sering berdoa mohon keampunan untuk umat-umatnya. Okey, buktinya apa? Semasa dalam perang Uhud, Rasulullah terluka, giginya patah. Disebabkan peperangan kan. Okey, tapi baginda tetap memohon ampun untuk umatnya, untuk kaum-kaumnya. Apa kata Nabi? Nabi doa pada Allah, Rabbighfirli liqaumi fa innahum la ya'lamun. Okey, apa kata Nabi? Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Mulia tak hati Nabi? Siap doakan lagi umat dia. Walaupun gigi dia patah dalam peperangan, dia terluka, tapi dia tetap memohon keampunan kepada Allah untuk umat-umatnya. Okey, seterusnya kita tengok lagi sifat Rasulullah yang keempat, bermesyuarat bersama sahabat. Jadi dalam nak membuat sesuatu keputusan, Rasulullah sentiasa bermesyuarat, syura, bermesyuarat, berbincang, dapatkan kata sepakat daripada para sahabat sebelum dia membuat sesuatu keputusan. Okey, apa buktinya? Okey, dalam peristiwa Khandaq, Rasulullah menerima pandangan daripada Salman Al-Farisi, di mana Salman Al-Farisi telah mencadangkan supaya umat Islam korek parit besar. Untuk apa? Untuk jadi benteng kepada tentera Islam dalam peperangan Khandaq tersebut. Jadi Rasulullah bermesyuaratlah dengan para sahabat. Akhirnya dia setujulah dengan cadangan yang diberikan oleh Salman Al-Farisi. Jadi dalam peperangan Khandaq, akhirnya umat Islam berjaya menang dalam peperangan tersebut dalam menentang musuh Islam. Okey, seterusnya, sifat Rasulullah yang kelima yang terdapat dalam ayat 159 surah Ali Imran, iaitu berazam dan bertawakal kepada Allah. Okey, apa buktinya? Okey, Rasulullah sentiasa berazam dan bertawakal kepada Allah. Okey, buktinya di mana Rasulullah bertegas untuk menuju ke medan perang. Waktu tu adalah peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, Rasulullah tetap dengan keputusan dia bertegas nak pergi ke medan perang setelah bermesyuarat dengan para sahabat. Okey, kemudian bukti yang kedua, keazaman yang teguh disertai dengan penyerahan sepenuhnya kepada Allah merupakan rahsia kejayaan. Okey, jadi kalau kita nak berjaya apa-apa pun, kita kena berazam, berdoa dan bertawakal kepada Allah. InsyaAllah Allah sentiasa memberi kejayaan kepada orang yang sentiasa berdoa kepadanya. Jadi rahsia kejayaan Rasulullah, setiap apa yang Rasulullah lakukan, alhamdulillah semuanya berjaya, sebab Rasulullah meletakkan Allah itu segala-galanya. Diserahkan segala-galanya kepada Allah.
Okey, akhir sekali kita sebut kaitkan dengan pengajaran ayat. Jadi bila kita masuk tajuk tilawah ataupun Al-Quran, pastinya ada pengajaran ayat. Okey, apakah pengajaran ayat yang boleh kita ambil daripada tajuk ini? Okey, yang pertama, umat Islam hendaklah bersifat lemah lembut. Agar apa? Agar dapat melembutkan hati dan mendekatkan orang lain dengan ajaran Islam. Okey, pastikan dalam pengajaran mesti ada pendahuluan. Okey, mana satu pendahuluan? Umat Islam hendaklah. Ini adalah pendahuluan. Okey. Kemudian dia mesti ada isi. Isi dia apa? Bersifat lemah lembut. Okey. Lepas isi dia mesti ada penyambung ayat. Kata penyambung iaitu agar. Agar, supaya, okey, agar. Agar apa? Jadi huraian dia adalah dapat melembutkan hati dan mendekatkan orang lain dengan ajaran Islam. Ini adalah huraian. Jadi dalam pengajaran, kalau kamu nak bina pengajaran, mesti ada pendahuluan, mesti ada isi, mesti ada kata penyambung dan juga mesti ada huraian. Barulah kamu dapat markah penuh. Okey. Kemudian kita tengok pula pengajaran yang kedua. Okey, cuba. Mana satu pendahuluan, mana satu isi, mana satu penyambung ayat, mana satu huraian. Okey, boleh? Okey, kita tengok. Umat Islam hendaklah. Ini adalah pendahuluan. Memohon keampunan untuk orang lain. Ini adalah isi. Agar adalah penyambung ayat. Okey. Lepas dah penyambung ayat, mesti ada huraian. Huraian dia adalah dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Jadi umat Islam hendaklah memohon keampunan untuk orang lain agar dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Jadi ayat tu jelas. Okey, kita tengok pula contoh yang ketiga. Contoh pengajaran ayat yang ketiga. Okey, umat Islam hendaklah berazam dan berusaha. Untuk apa? Untuk melaksanakan keputusan mesyuarat dengan cara yang terbaik. Okey, mana satu pendahuluan? Umat Islam hendaklah. Ini pendahuluan. Okey, isi berazam dan berusaha. Okey. Dia punya penyambung ayat untuk apa? Untuk. Okey, ini penyambung ayat untuk. Okey. Kemudian melaksanakan keputusan mesyuarat dengan cara yang terbaik, ini adalah huraian. Jadi ayat tu jelaslah. Diharapkan apa yang disampaikan dapat difahami dengan jelas dan kamu dapat menguasai tajuk ni dengan baik. Okey, tugasan kamu adalah baca dan hafaz surah Ali Imran ayat 159. Kemudian kamu rakam suara kamu dan hantar kepada Telegram ataupun WhatsApp Ustazah untuk penilaian PBD. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.